Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Muhammad Asri dengan nombor matrik A177652 merupakan pelajar tahun 3 Fakulti Pengajian Arab dan Tamadun Islam di bawah seliaan Dr. Firuz Ahtalubis. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian berkaitan teori feminisme, definisi, aliran dan ciri menurut Cherry Register. Baik, pertama sekali kita akan melihat abstrak. Teori feminisme merupakan suatu sistem gagasan bagi kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berevolusi dari perspektif yang berfokuskan kepada wanita. Feminisme merupakan suatu teori yang membuka mata masyarakat tentang ketidaksetaraan gender. Kajian ini dilakukan adalah untuk meneliti definisi teori feminisme, aliran-aliran yang terdapat dalam feminisme serta pendekatan teori feminisme menurut Cherry Register. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis dokumen. Hasil kajian mendapati bahawa teori feminisme membuktikan bahawa perjuangan untuk mengangkat martabat wanita tidak pernah padam. Baik, seterusnya kita akan melihat definisi feminisme. Menurut Shoher pada tahun 2010, secara etimologi feminis ini berasal dari kata femme, woman, yang bermaksud perempuan. Feminisme pula membawa kefahaman wanita yang berupaya memperjuangkan hak-hak kaum wanita sebagai kelas sosial, dan feminis merupakan gerakan wanita untuk memecahkan ketidaksetaraan gender. Kita lihat definisi feminisme yang kedua, iaitu menurut Zulaikha pada tahun 2016, perkataan feminis ini berasal daripada bahasa Latin iaitu femina, atau dalam bahasa Inggeris diterjemahkan menjadi feminin, yang mempunyai maksud memiliki sifat-sifat keperempuanan. Kemudian perkataan itu ditambah dengan ism menjadi feminism, bermaksud kefahaman wanita yang ingin membawa isu-isu gender berkaitan nasib perempuan yang belum mendapat keadilan dalam pelbagai sektor kehidupan, sama ada domestik, politik, sosial, pendidikan maupun ekonomi. Seterusnya kita akan melihat aliran-aliran feminisme. Menurut Susanto pada tahun 2013 dalam bab 2 kajian tentang feminisme, pengertian sejarah, teologi dan aliran-aliran dalam feminisme, terdapat beberapa aliran feminisme dalam memartabatkan perjuangan wanita terhadap teori feminisme. Dan antara aliran feminisme adalah seperti berikut. Yang pertama adalah feminisme liberal, yang kedua adalah feminisme radikal, yang ketiga adalah feminisme sosialis, yang keempat adalah feminisme postmodern, dan akhir sekali adalah feminisme Marxis. Seterusnya kita akan melihat satu demi satu penjelasan berkenaan setiap aliran. Kita lihat yang pertama adalah feminisme liberal, yang bermaksud memfokuskan kepada perubahan undang-undang yang dianggap dapat melestarikan sistem patriarki. Yang kedua adalah feminisme radikal, ianya memberikan fokus kepada serangan terhadap keberadaan institusi kekeluargaan dan sistem patriarki. Yang ketiga adalah feminisme Marxis, bermaksud memandang masalah wanita dalam kerangka kapitalisme sebagai sumber penindasan wanita. Yang keempat adalah feminisme sosialis, yang bermaksud sebuah kefahaman yang berpendapat bahawa tiada sosialisme tanpa pembebasan perempuan, tiada pembebasan perempuan tanpa sosialisme. Ianya bertujuan untuk menghapuskan sistem pemilikan. Dan akhir sekali adalah feminisme postmodern, yang bermaksud aliran yang memperakukan perbezaan antara wanita dan lelaki, namun hakikatnya wanita ini tidak menginginkan hak menjadi sama dengan lelaki. Yang diinginkan sebenarnya adalah hak untuk bebas seperti yang dimiliki oleh lelaki. Baik, seterusnya kita akan melihat kepada pendekatan teori feminisme menurut Cherry Register. Menurut pautan Star Tribune 11 Mac 2018, Cherry Register merupakan seorang yang mengkaji berkaitan wanita dan imej wanita dalam teks penulisan. Beliau telah membahagikan kritikannya kepada 3 bahagian, iaitu kajian terhadap imej wanita dalam karya sastra, terutamanya yang dihasilkan oleh pengarang wanita, dan kritikan perspektif yang mungkin dikembangkan menjadi
satu set peraturan yang menilai karya dari aspek feminis. Sehubungan dengan itu, karya penulisan menampilkan watak-watak wanita dan menerusi watak-watak tersebut, pembaca khasnya wanita akan dapat melihat diri mereka dalam sesebuah karya. Oleh yang demikian, menurut Cherry Register, para pembaca terutamanya wanita akan dapat menghayati kisah cerita yang cuba disampaikan oleh pengarang. Oleh itu, pendekatan teori feminisme menurut Cherry Register terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama adalah sebagai forum membicarakan soal wanita. Yang kedua adalah membantu mewujudkan persefahaman budaya wanita lelaki. Yang ketiga adalah menimbulkan kesedaran kepada khalayak. Yang keempat adalah menyediakan peranan contoh. Dan yang kelima adalah memupuk semangat persaudaraan wanita. Baik, seterusnya kita akan melihat penjelasan pendekatan teori feminisme menurut Cherry Register. Yang pertama adalah sebagai forum membicarakan soal wanita. Karya sastra ini dapat dijadikan forum bagi wanita dalam mendedahkan pengalaman dan nilai hidup wanita secara jujur tanpa mengikut garis panduan lelaki. Yang kedua adalah membantu mewujudkan persefahaman budaya lelaki dan wanita. Karya feminisme juga mestilah dapat membantu dalam mewujudkan persefahaman tentang pengalaman lelaki dan wanita dengan cara menghormati, memahami pendirian dan pendapat yang sesuai dengan fitrah kejadian masing-masing. Yang ketiga adalah menimbulkan kesedaran kepada khalayak. Karya feminisme sepatutnya menimbulkan kesedaran dengan adanya paparan-paparan tentang perkembangan diri wanita dan persepsi diri terhadap cabaran-cabaran yang datang dari luar. Seterusnya adalah kita lihat kepada menyediakan peranan contoh, iaitu menyatakan pemilihan role model ataupun watak karya feminisme amat penting supaya watak yang ditonjolkan itu dapat diteladani. Dan akhir sekali adalah memupuk semangat persaudaraan wanita. Yang di sini adalah dimaksudkan dengan menyatakan penonjolan tentang semangat persaudaraan ataupun sisterhood sesama wanita amat penting dalam karya feminisme. Wanita perlu digambarkan dengan sikap saling bekerjasama, memupuk dan menjalinkan persaudaraan serta ada sikap saling memahami antara satu sama lain. Kesimpulannya, teori feminisme menekankan kepentingan hak yang sama rata kepada perempuan dan lelaki dalam semua bidang. Oleh itu, secara keseluruhannya, artikel ini menjelaskan perihal yang berkaitan dengan definisi feminisme, aliran-aliran yang terdapat dalam teori feminisme serta ciri-ciri teori feminisme yang wujud menurut Cherry Register. Seterusnya, dapat kita perhatikan bahawa teori feminisme ini sangat bermanfaat dan boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang kajian, antaranya dalam bidang kritikan sastra kerana terdapat banyak karya yang memaparkan isu perjuangan wanita. Akhir sekali, semoga teori ini dapat dikaji dari sudut perspektif Islam. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.